Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, sehinggalah perkataan dia nombor 10. Kau apa dia? Maka apabila pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumkan, yakni memutuskan segala kebajikan si lelaki yang berzina itu dan diberikan kepada suami perempuan. Kita royak dah berzina ni berdosa. Hak beratnya berzina dengan keluarga, ada hubungan keluarga. Hak berat lagi zina dengan jiran. Hak berat lagi zina dengan bini orang. Tu bertambah-tambah lagi dosa dia. Maka kalau seorang itu berzina dengan isteri orang, maka segala kebaikan lelaki itu diberi kepada suami itu, suami kepada wanita itu. Keputusan yang demikian apabila penzinaan isterinya itu tanpa disedari, maka pahala si lelaki itu akan diberi kepada suami kepada perempuan yang ia berzina. Tetapi jika ia mengetahui dan ia diam, suami itu tahu bini dia ni tidak jujur, bini dia ni jadi GRU, bini dia ni jadi buaya, bini dia ni jadi pelacur. Tetapi jika ia mengetahui dan ia diam, tidak lari, tidak gapo, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan ke atasnya masuk syurga, ke atas suami yang rela isterinya berlaku khianat, buat benda maksiat. Isteri dia berzina, isteri dia tayar aurat di hadapan orang lelaki lain, isteri dia main kayu tiga tanpa dia tahu, maka hukum dia haramlah syurga bagi dia kerana dia masuk di dalam kategori lelaki dayus. Ke atasnya masuk syurga kerana
Allah Ta'ala telah menyuratkan di atas pintu syurga, ditulis di dalam pintu syurga, anti haramun ala dayus. Maksudnya engkau wahai syurga haram, yakni tidak akan dimasuki oleh lelaki yang dayus. Dayus ni banyak riwayat, ada kata gini, ada kata gini, ada kata gini. Termasuk dayus tu dah. 10. Dan pada satu riwayat 3 puak yang tidak akan masuk ke dalam syurga. 3 golongan manusia yang tidak akan masuk ke dalam syurga. Pertama, orang yang menyakiti ibu dan bapa. Orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Orang yang menyakiti hati ibu dan bapa. Tapi kalau orang itu jaga dah, tetapi ibu bapa dia masih terasa hati dengan dia, tak apa nak kata guana dah. Ataupun seorang itu buat benda yang betul, tetapi hati ibu bapa dia tidak puas hati dengan dia. Terasa hati dengan pilihan seseorang itu. Sekalipun pilihan itu betul, maka orang ni tak apa. Kalau kita buat benda betul, tetapi ibu bapa kita terasa hati, maka hak tu tak ada masalah. Hak ni kita menyakiti dia, buat benda hak tak betul. Kedua, orang yang dayus ni, orang kedua golongan manusia tak boleh masuk syurga, yakni golongan yang dayus. Rela ahli keluarga dia melakukan maksiat dengan pengetahuan dia. Kalau dia tahu dia tegar dah, tak dengar kata lagi. Dia tegar kakak dia, dia tegar adik dia tegar mak dia tegar isteri dia. Daripada buat benda tak betul, buat juga bukan dayus. Ketiga, orang yang suruh menyuruh untuk berbuat zina. Suruh menyuruh untuk buat zina. Demikian juga ibu ayah. Kiadah ni bahasa Arab dipanggil ibu ayah. Termasuk di dalam dosa besar juga. Gapo dia ibu ayah ni? Ibu ayah ialah orang yang mempertemukan lelaki dan perempuan ke sebuah rumah yang lain. Dia tak berzina, tapi dia yang menghubungkan jadi GRU, pelayan pelanggan. Dia jadi mempertemukan lelaki. Dia mau nak pelacur, saya boleh cari. Dia guna servis. Bagaimana nak servis pelacur kau apa dia? Waktu juga hukum dia sama juga. Itu dipanggil kiadah ibu ayah. Bukan ibu ayah hak sengoti tu. Ibu ayah tu tak berdosa. Adapun yang telah sabit daripada beberapa riwayat di mana banyak kumpulan manusia yang diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada keampunan bagi sekalian lelaki yang dosa mereka 18 jenis. Ada riwayat kata dosa yang tidak diampunkan ada 18 jenis. Ada kata dosa besar, ada kata macam-macam lah. Dosa yang tidak dimaafkan di malam nisfu Sya'ban. Pada malam yang diampunkan beberapa banyak dosa daripada segala makhluk. Ada, iaitu malam nisfu Sya'ban yang banyak kebajikan dan rahmat di dalamnya, melainkan sekalian orang yang akan disebut nanti. Antara malam-malam yang Allah Ta'ala begitu pemurah nak mengampunkan segala dosa, semua jenis dosa Tuhan ampun belaka. Tetapi ada beberapa jenis dosa Tuhan tidak akan ampunkan. Sebab apa? Kerana terlalu besar di sisi Tuhan. Hak dosa lain Tuhan ampun belaka, dosa ni Tuhan tak siapun. Sedangkan malam tu malam Tuhan nak mengampunkan orang. Padahal malam-malam lain Tuhan ampun dah dosa kita. Tetapi ada malam-malam tertentu khaslah Tuhan nak ampun dosa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada mengampuni dosa mereka kerana mereka melakukan kejahatan yang amat besar, melainkan jika mereka bertaubat dengan taubat yang nasuha. Kalau dia minta maaf baru Tuhan. Ada dosa ni Tuhan maaf pada malam-malam yang tertentu. Tetapi ada beberapa dosa sekalipun malam-malam istimewa pun Tuhan tak akan maaf.
18 jenis dosa yang tiada diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Ada riwayat kata malam nisfu Sya'ban ni malam ditukar ke buku amalan kita. Buku amalan kita. Yakni pertukaran buku tahunnya adalah pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban buku baru pula. Okey, catat buku baru pula. Nah. Ada riwayat kata dalam hadis kata pada malam nisfu Sya'ban maka Allah Taala menyerahkan buku baru kepada malaikat maut. Ada kata kepada Meraki Atik. Maka pada malam tu lah ada orang nak menikah sedangkan nama dia tercatat dah di dalam orang yang mati. Ada orang nak buat rumah sedangkan nama dia tercatat dalam senarai orang mati pada tahun ni. Maka pertukarannya pengetahuan tahu apa dia berlaku dalam setahun adalah pada malam nisfu Sya'ban. Sebab tu ada ulama kata sunat kita apabila pertukaran takdir ni, yakni pertukaran yang mana kita tahu. Nah, pada malam nisfu Sya'ban orang nak nikah, orang nak buat rumah sedangkan nama dia tercatat daripada orang nak mati tahun ni. Bila nak tahu tu? Malam nisfu Sya'ban. Nah, maka sunat lagu tu kita baca Yasin. Ni amalan-amalan tidak wajib pun sebagai apabila masuk kepada buku baru ataupun catatan yang baru, maka kita berdoa dengan Tuhan supaya panjang umur, supaya dimurahkan rezeki, supaya mati dalam iman. Maka di dalam malam nisfu Sya'ban ni Tuhan nak ampun dosa. Di samping tahu pengetahuannya tahunnya, maka Tuhan nak ampun dosa pada malam tu. Jibril gerak Rasulullah. Sedangkan Rasulullah bangun tahajud semacam, tiba-tiba Jibril mari gerak pada malam tu suruh bangun tahajud lah. Hamba bangun dah. Tetapi bangun awal. Sungguh sikit pada malam tu. Kerana apa? Kerana malam ni malam Tuhan nak ampun dosa. Sebanyak mana? Sebanyak kambing binatang, kambing bani kalbi. Sebanyak tu. Jadi malam-malam ni hidup ke malam lagu ni. Berarti dalam hadis ni nak mengajar tidak salah seorang tu buat hari-hari tertentu untuk melakukan ibadat dengan sebanyaknya. Tentu ke hari Jumaat, tentu ke malam-malam tertentu untuk membuat ibadat secara banyak. Nabi Muhammad pun boleh puasa buat ibadat banyak. Dalam bulan puasa 10 hari kau banyak. Berarti Nabi Muhammad juga menentukan hari-hari tertentu untuk buat ibadat. Tidak jadi kau salah. Nombor 1. Orang 18 jenis dosa yang tidak diampun pada malam nisfu Sya'ban. Pertama, pembunuh, iaitu orang yang membunuh orang dengan tiada sebenarnya, yakni bunuh dengan cara zalim, bunuh dengan cara tidak benar. Maka apa hukum dia? Tidak diampun dosa dia. Lepas tu lagu mana dia nak ampun dosa? Kena minta maaf, kena taubat sungguh-sungguh, kena minta maaf dengan ahli keluarga dia. Barulah Tuhan maaf. Kalau semata-mata mari saja malam nisfu Sya'ban, Tuhan tak maaf. Kedua, orang yang mengkhabarkan perkara yang silam, a'raf, yakni yang tiada sabit ambilannya dari yang sahih, seperti orang yang bercerita bahari, kisah-kisah dahulu kala dan berjubung. Dan setengah ulama mengatakan a'raf itu orang yang mengatakan aku mengetahui si pencuri itu dan tempat barang yang hilang. Antara orang yang tidak diampun dosa adalah orang yang suka cerita karut-karut, cerita yang tidak ada sumber yang sahih, cerita benda-benda hak dahulu kala, cerita hak tak ada nah, hak gapo, hak Israiliyat, cerita hak bercanggah dengan akidah, benda hak karut gapo dia. Ada kata maksud a'raf ini iaitu orang tok nujum, mengetahui benda gaib. Maka hak ni juga berdosa hukum dia kerana mengetahui benda gaib hanya Tuhan saja.
Pas lagu mana ada orang mendakwa dia tahu benda gaib, dia tidak tahu tetapi diberitahu oleh Allah Taala, diberi ilham, itu tak apa. Maksud ni hok guna jin, hok guna perantara yang salah. Nah, lagu tu maksud dia. Ataupun kita pergi jumpa Tok Bomo kata ni pencuri nama sekian bin sekian. Hak ni hukum dia mencuri sekian bin sekian. Tak boleh. Hukum dia. Nah. Ketiga, pembuat gambar musawwir, iaitu orang yang mengerjakan sesuatu rupa daripada binatang, dan jika tiada bandingnya sekalipun seperti kuda yang bersayap. Orang buat lukisan benda-benda yang bernyawa, lukisan manusia, lukisan ada riwayat kata musawwir ini pembuat patung. Buat patung rimau, patung gajah, patung bewok, patung gapo, patung hatu, patung dewa, patung gapo, hukum dia haram berdosa. Malah ni sepuh Sya'ban pun tidak diampun. Ada kata musawwir ni pelukis, lukis. Ada kata pelukis tak? Maksud musawwir itu buat benda yang berbayar. Macam benda bayar gitu. Patung lah. Suluh dengan lain, nampak bayar bentuk dia. Ada bayar. Kalau gambar, kalau lukisan di kertas, kita suluh nampak petok ya. Tak nampak bayar. Ada riwayat kata kamera pukul gambar. Tapi ada ulama kata kamera tak masuk dalam lukisan. Kerana dia tak melukis pun gambar di kamera tu. Dia hanya kelekat. Dia hanya pegang gambar. Dia panggil pegang bentuk itu. Bukan dia buat pun. Benda yang ada dah. Cuma dia abadi ke panggil. Kalau melukis, kita wujud ke gambar itu. Hak ni tak, kalau kamera tak wujud ke kekal. Kita hanya abadi ke kah? Kekal ke benda lagu tu. Maka hak tu tidak dipanggil mencipta. Hak Nabi marah musawwir malah bentuk mencipta. Ada kata lukisan tak apa. Hak tak bolehnya adalah membuat patung-patung. Sekalipun patung itu tak ada bandingnya seperti kuda bersayap. Kuda tak ada sayap, tak ada. Sekalipun khayalah, sekalipun Nabi Muhammad pernah bergurau dengan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata, kuda, Nabi kata, pelik sungguh wahai Aisyah. Kuda mu ada sayap, mana ada kuda ada sayap? Siti Aisyah kata, kuda Nabi Sulaiman ya Rasulullah. Kuda Nabi Sulaiman. Benda pelik-pelik, cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kuda Nabi Sulaiman ya Rasulullah. Maka Rasulullah suka dengan jawab Sayyidina Aisyah. Betul tak? Rasulullah tak kata betul, Rasulullah tak kata salah. Khayal-khayal kuda terbang lah, dewa lah, naga lah, gapo dia apa semua ni. Macam-macam raksasa lah, penunggu gua lah, gapo dia. Lagu tu. Tetapi dalam bab Rasulullah itu adalah patung untuk permainan perempuan. Perempuan budak-budak kecil, maka tak apa dibenarkan main patung. Tak ada masalah apa. Keempatnya orang yang mengekali minum arak. Minum arak bercerah. Mudminul khamri. Orang yang kacik dengan arak. Bukan minum jarang-jarang. Minum sekali dalam semua hidup. Tak apa tu. Tetapi orang ni sudah jadi ketagih arak dah. Penggemar arak kaki botol. Minum semacam. Dan dihubungkan dengannya dengan arak itu sekalian yang memabukkan. Sek-sek nagih dadah, sek-sek minum arak, sek-sek minum ketung ko, hok mabukkan. Ikutlah makan jenis obat ke apa dia, maka suka penggemar lagu tu, maka dosa dia tidak diampunkan. Maka yang haram lagi berdosa besar, Allah Subhanahu wa taala tiada mengampunkan dia. Tuhan tak ampun dosa dia. Yang kelima, orang yang mengekali perzinaan, mudimul zina, maka ia juga dosa besar yang tiada diampunkan. Berzina sekali boleh kira lagi, ni jadi gemar. Selalu pergi tempat pelacur gapo dia berzina, jadi kaki. Maka hak ni Tuhan tidak ampun dosa. Kecuali pada hari itu, malam itu dia nak berhenti, dia nak taubat dengan Allah Taala. Keenamnya orang yang menderhakai kedua ibu bapanya, akul walidaini, atau salah seorang daripada keduanya derhaka kepada ibu saja, derhaka kepada ayah saja, derhaka kepada kedua-duanya, itu dipanggil akul walidaini.
7 tukar sihir, iaitu orang yang mengerjakan sesuatu yang jahat supaya terbit sesuatu yang menyalahi adat. Dia japilah guna sihir, guna alat, guna setan, guna iblis, guna jampi, guna mentera. Akhir sekali timbullah benda-benda yang pelik. Kita sihir orang duduk sini, atas pisau masuk dalam perut, atas kereta bubuh dalam perut, atas enjin motosikal, ikutlah apa-apa dia. Maka benda-benda sihir yang menyalahi adat kerana menggunakan pertolongan iblis, setan, benda-benda pelik. Daripada seperti membalut matanya dan lainnya, maka perbuatan itu haram lagi, berdosa besar. Ada kata balut mata ni silap mata lah, silap mata. Menyulap mata, silap mata, tanda silap mata. Ni guna benda-benda pelik lah. Maka hukum dia berdosa. Ada kata silap mata ni tak masuk dalam kategori sihir. Kerana silap mata ni bukan menggunakan benda yang pelik. Cuma dia guna helah sahaja. Kalau orang tahu benda tu tidak pelik sangat. Jadi silap mata ada kata masuk dalam kategori ahli sihir. Ada kata tak, silap mata ni hanya guna teknik sahaja. Benda tidak ada campur jin, hatu, raya, gapo. Lapan ahli nujum, iaitu orang yang mengkhabarkan perkara yang berlaku pada masa akan datang, yang keadaannya gaib kerana berpegang mempercayai kepada alamat tanda sesuatu yang berlaku itu memberi bekas, seperti katanya, apabila bintang anu itu naik maka hasilnya begiah-begiah. Maka apabila jatuh bintang anu itu maka hasilnya begiah-begiah. Maka yang demikian menjadi haram dan terkadang menjadi kufur. Mempercayai ada makhluk boleh memberi kesan selain daripada Allah. Bintang itu mempengaruhi. Bintang ni gini. Kuasa dia tersendiri. Sehingga takut kepada bintang itu, sehingga memuja bintang itu, sehingga menyembah bintang itu, sehingga mempercayai bintang itu memberi kesan. Hak ni jadi kafir. Tetapi kalau standardnya, apabila musim hujan, maka kalau nanai terbakar, mapuhlah terbakar. Apa? Sebab hujan banyaknya serak di air, maka mapuh. Kalau musim panas, biasanya timun jadi manis. Biasa sebab tak ada air. Tu tak apa lagu tu. Sunnatullah saja kita kecek. Bintang ni, tabiat dia panas. Bintang dia, tabiat ni sejuk. Maka biasa apabila naik bintang ni, menyebabkan banyak orang demam. Penyakit ke apa dia. Hal tu sekadar sunnatullah sahaja, tidak ada masalah apa. Manakala mempercayai bintang sehingga memujai dia, puja dia, takut kepada bintang ni, gapo-gapo dia ada kuasa ke gapo, maka hak ni jadi kesyiriknya. Dan kata setengah ulama kahinun, iaitu ahli nujum yang mendakwa bahawa kawannya daripada golongan jin, mengkhabarkan kepadanya segala masa yang akan datang dan zaman yang akan datang, benda yang akan berlaku. Maka apa hukum? Jin tu mari royak, tak boleh percaya. Kalau orang itu percaya, hukum dia berdosa. Kerana percaya benda yang tidak pasti, karuk, dusta. Tapi misalnya anak royak kata, lepas ni anak nak pergi beli KFC. Jangan percaya, sebab bagi akan datang. Kenapa dia maksud tak mempercayai benda yang akan datang? Anak royak, lepas ni kita makan nasi goreng, anak nak pergi beli. Jangan percaya, benda akan datang. Begitu ke? Apa dia maksud? Adakah semata-mata memberitahu benda akan datang itu salah? Tak juga. Maksud dia yakni mempercayai benda yang tidak sahih. Tipuan daripada jin, bersekongkol dengan jin, kau apa dia hak tu. Dan setengah daripada kahin itu ialah orang yang mengatakan aku mengetahui khabar-khabar yang gaib dengan kefahaman menerusi daya fikiran tentang sesuatu yang hilang. Dia kata aku boleh tahu benda ni hilang mana ke apa dia. Boleh tahu ke tak? Tak boleh tahu. Benda ni gaib. Kecuali ada orang beritahu kepada dia, tak ada masalah apa. Misalnya apa yang berada dalam poket anak ni lah. Para penonton semua mikir, apa dia? Gaib di sisi itu. Tapi di sisi anak
tidak gaib. Ada benda, ana pun sebut sikit-sikit. Maka betul. Maka maksud benda gaib ini benda yang tidak diberitahu. Maknanya ada unsur penipuan di situ. Kalau kita tahu benda gaib yang nisbah kepada kita bukan gaib, maka gaib ni ada banyak martabat lah. Kebanyakan berkecek dengan sihir ini adalah berkaitan dengan tipu daya iblis dan setan dan gapo dia. Dan demikian lagi ahli nujum itu ialah orang yang mengkhabarkan tentang pemerintah yang akan datang dengan cara terbit dan jalan masuknya. Misalnya pada tahun ni orang ni akan benar, orang ni akan memerintah, orang ni kerajaan ni akan jatuh, kerajaan ni akan kalah kerajaan. Maka sekalian perkara demikian itu haram jua, kerana bahawasanya mengetahui khabar yang gaib tiada seorang jua pun yang mengetahuinya melainkan Allah Taala jua. Tu asasnya. Asasnya benda gaib tidak diketahui. Gaib sini betul-betul gaib. Bukan masuk gaib syahadah ke gaib mutlak ke gaib. Ya ada peringkat-peringkat gaib pula nah. Sekalian ulama mengatakan haram berpegang kepada segala pekerjaan itu dan haram pergi ke rumahnya dan membenarkan kata-kata mereka. Sebab kata-kata itu tipu. Kadang-kadang kata itu dusta, kadang-kadang menyebabkan fitnah, kadang-kadang menyebabkan perbalahan. Maka haram perbuatan lagu tu kerana seolah-olah kita mempercayai sesuatu ada kuasa yang sangat istimewa. Hingga mengetahui benda yang gaib seperti Tuhan mengetahui benda gaib. Manakala kita pergi saja-saja ke, puas duk saja kau apa tak percaya kau apa dia tak ada masalah apa katanya ulama. Dan haram memberi upah kepada mereka. Apabila benda tu kecek nipu nak beri upah lagu mana? Pekerjaan menipu lagu ni. Maka sesiapa yang terjatuh di dalam pekerjaan tersebut itu wajiblah bertobat dengan segera. Maka kalau duduk suka, duduk menujung, suka guna ahli sihir, pergi jumpa orang ni khianat sihir, orang ni sihir, orang ni, maka pada malam ni 10 Syakban orang ni tidak diampunkan dosa. Dia kena minta maaf. Minta maaf dengan Tuhan, berhenti daripada ilmu sihir dia, baru Tuhan maaf pada dia. Pendengki, kesembilan pendengki itu orang yang berdeki sesama orang Islam. Berdeki. Oh, dia ramai orang tengok deki apa? Dia ramai follower, deki. Dia ramai orang suka, deki. Dia pandai, deki. Dia gini orang suka, deki. Hamba tak ada orang suka, deki saja semata-mata. Makna dengki itu ialah bercita-cita supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Aku harap mudah-mudahan dia tak ada orang pengikut. Mudah-mudahan program dia tak jadi. Mudah-mudahan gini. Supaya nikmat dan kesenangan orang lain tak berlaku. Biar dia saja boleh. Dan pula supaya didatangi bala dan kemudaratan ke atasnya. Orang ngaji bijak-bijak, saya harap dia tu accident pecah kepala jadi gila. Orang tu bahagia, saya harap dia bercerai dengan laki bini dia. Kalau boleh anak-anak dia mati accident, lagu tu. Kalau rumah dia kaya, mudah-mudahan terbakar. Kalau dia bahagia, mudah-mudahan dia jadi sakit mental, jadi gila, penyakit kena sihir. Ada orang berdeki lagu tu. 10 pengadu, iaitu orang yang mengadu domba antara manusia supaya berkelahi seperti ia memindahkan perkataan dua orang supaya berkelahi. Batu api. Jumpa orang ni, dia kata orang ni, aku dengar tak tahulah. Buat lelok buah kedai kopi lah. Tahu demo tu, duk kata demo tu. Tahu tak apa jelas lah mana, tapi lagu. Kau itu kata apa? Orang ni pula ya? Orang ni pula ya kata. Tahu, nampak kawan tu nampak tak puas hati dengan demo kecek ke apa dia, tak tahu. Akhir sekali balah lah orang. Sepatutnya, kalau kita dengar benda-benda tak molek pun, kita kena tutup supaya tidak berlaku berbalahan. Jangan ajar memindahkan khabar ataupun maklumat yang menyebabkan dua orang jadi berbalah. Kalau boleh sejuk. Biar jangan dia jadi balah. Kalau dia kecek lagu tu, cover orang ni. Bukan. Hamba dengar juga dia kecek hari tu, bukan maksud lagu tu. Jangan duk fikir lagu tu dia orang. Ni, hamba nampak gitu dah. Sudah dia perangat pula. Maka perbuatan itu haram lagi berdosa besar hukum dia. Sehubungnya dengan itu orang yang menuduh seseorang dan juga orang yang tiada bertegur antara dua orang melebihi 3 hari tanpa keuzuran syar'i pun tak boleh juga. Tak diampun juga dosa juga kalau orang memutuskan silaturahim kerana nafsu.
Bukan kerana benda-benda yang dibenarkan oleh syarak. Ada benda-benda kita boleh berbaloh seperti tujuan syarak. Seperti kita pula orang yang buat maksiat boleh kerana memulaukan boleh, tak ada masalah apa. Nah, orang tinggal semaya kita tak sekecek dengan dia, adik-beradik kita buat benda tak comel, kita tak sekecek dengan dia atas dasar dia mengekalkan maksiat tu dan hamba tak akan kecek kalau selagi mana awak tak berhenti daripada benda tu. Maka hak tu kita putuskan hubungan kerana syarak, kerana Tuhan. Nah, tu dibenarkan, dibenarkan.